Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tacahau nandri manakem. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berhormat Datuk Haji Amzad, Ahli Jawatan Kuasa Kerja PAS Pusat, merangkap Ahli Parlimen Kuala Terengganu, yang berhormat Haji Wan Rahimi Wan Daud, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, merangkap Timbalan Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang berusaha Tuan Balasubramaniam, Ketua DHPP Pusat, yang dihormati Encik Ling Guan Seng, Timbalan Ketua DHPP Pusat, yang berbahagia Datuk K. Dipakaran, Pengarah Konvensyen DHPP kali yang ke-8, yang berusaha Encik P. Uninadan, Pengurusi Jawatan Kuasa Nasional Masyarakat India, Perikatan Nasional, yang berusaha Encik S. Subramaniam, Setiausaha Jawatan Kuasa Teknikal Jawatan Kuasa Nasional Masyarakat India, yang berusaha Dr. Chong, Ketua Sayap Bersekutu Bersatu Malaysia, yang berusaha Encik Mona Reddy, Ketua Wanita Bersekutu Bersatu, yang berusaha Dr. Syamsis Singh, Peguam Bela dan Peguam Cara, yang berusaha Datuk Goh, Esko Bersekutu Bersatu Kebangsaan, yang berusaha Encik Tai Zihao, yang dikenali juga sebagai APEC China, yang juga merupakan Peguam Bela dan Peguam Cara, yang berusaha Encik N. Dora Rash, Pengurusi Persatuan Keturunan India Kelantan, se-Malaysia, SOMO, yang berusaha Ahli Jawatan Kuasa DHPP Pusat dan seluruh pimpinan DHPP negeri-negeri, kawasan, para perwakilan, pemerhati dan tidak lupa kepada Jabatan Amal PAS Pusat yang berkhidmat pada hari ini, para media, semoga diberikan rahmat, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulakan dengan petikan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia menjadikan langit dan bumi, dan juga menjadikan perbezaan bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Ayat ini ialah merupakan ayat yang nak menggambarkan inilah dia suasana kehidupan kita hidup di atas dunia ini. Adanya Cina, adanya Melayu, adanya India, adanya Sing, adanya Kadazan, adanya Iban, adanya Murud. Semuanya ini ialah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewujudan kita berbagai-bagai ini
sama seperti mana kekuasaan Allah Ta'ala menjadikan langit yang tidak ada tiang. Kewujudan Cina, India, Melayu dan berbagai-bagai bahasa yang Tuhan jadikan kita ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala sebagaimana dia juga jadikan bumi yang kita duduk pada hari ini. Itulah rencana kehidupan kita di atas dunia ini. Maka sebab itu, dengan kewujudan entiti Dewan Himpunan Pendokong PAS, ialah sebagai satu terjemahan kita secara lebih dekat untuk kita melihat ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang minta dia nak dilahirkan jadi India. Tidak ada seorang pun yang minta dia nak lahirkan dalam keturunan Sing. Tidak ada seorang pun yang minta untuk dia nak menjadi seorang Melayu. Tidak ada seorang pun yang minta untuk menjadikan diri dia daripada keturunan Iban, Dayak, Kadazan sebagainya. Tetapi ini adalah merupakan ketentuan Allah Ta'ala yang telah pun menjadikan kita untuk nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila jadi kita ni semua pula, tujuannya untuk apa? Untuk lita'arafu. Bagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Dijadikan kita semua ini. Hari ini saya boleh kenal pasti dengan Guan Seng. Boleh kenalkan dengan Bala. Boleh kenalkan dengan Depakaran. Tadi saya berbual panjang dengan Dr. Samsir Singh kita. Semuanya ini ialah menggambarkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan kita kena menerima realiti. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala itu diterjemahkan dalam konteks masyarakat di Malaysia ini yang majmuk. Yang majmuk. Mungkin kadang-kadang di setengah-setengah negara yang mereka hanyalah satu bangsa saja. Tetapi tidak di Malaysia. Kita dapat melihat dan kenal pasti. Kalau kita pergi di Sabah, Sarawak lagi, dengan berbagai-bagai etnik dan sebagainya. Ini adalah merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya disebut kepada orang-orang PAS juga. Jangan kita anggap bahawasanya kewujudan masyarakat majmuk ini dianggap sebagai satu bala. Tidak. Ini pada kita ialah kita anggap ini satu peluang. Kita anggap ini ialah sebagai satu daripada perkara yang kita boleh untuk kenal sesama dengan kita bagaimana kita nak menguruskan dari kalangan kita. Mungkin kami di dalam PAS, saya sebagai naib presiden, nak uruskan 1 juta ahli. Mungkin hanyalah satu orang panggil one way saja. Semua dari kalangan orang Melayu, majoritinya, dan masuk dengan India Muslim ataupun dengan Cina Muslim sebagainya. Mungkin agak kita nampak macam senang. Tapi dengan kewujudan DHPP ini memberikan juga pengajaran kepada pimpinan PAS bagaimana kita nak uruskan sebagai kita parti yang juga merupakan parti yang akan mentadbir negara, yang menguruskan negara, yang menguruskan negeri, yang terdiri daripada berbagai-bagai komponen ataupun berbagai-bagai etnik, kaum dan sebagainya. Maka tentu inilah kelebihan kewujudan DHPP di dalam organisasi PAS.
memberi pengajaran yang amat bermakna kepada kita. Kita hendak melihat supaya di HPP ini kita perlu kepada satu orang panggil untuk kita sentiasa bergerak ke depan untuk memastikan kita adalah terdiri dari kalangan orang-orang yang mampu untuk membawa dan menerangkan wadah perjuangan yang dibawa oleh PAS, terutama ketika Islamfobia sedang menyerang seluruh dunia. Sehingga akan kita tengok pimpinan DAP cuba kreatkan dengan kononnya dengan gelombang hijau. Sebenarnya dia nak menutup tentang di sana ialah gelombang rakyat. Yang sebenarnya berlaku ialah gelombang rakyat yang sedang bangkit untuk menentang Pakatan Harapan yang disertai oleh UMNO, DAP, PKR. Ini yang mereka takut. Mereka cuba untuk nak menggambarkan tentang gelombang hijau, untuk mereka nak associatekan gelombang hijau ini dengan PAS, dalam masa yang sama untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu dengan PAS. Dan kan saudara bala, tuan-tuan semua berada di dalam organisasi PAS, mesyuarat dalam kelompok yang majoriti. Bala seorang-seorang saja datang. Kalau kita mau makan, kita makan dia seorang saja. Kalau kita jahat, Guan Sing duduk di Kelantan, sama juga. Dia pakaran bersama mesyuarat dekat perhubungan Selangor, dia minoriti. Tapi kita mampu membuktikan yang kita adalah parti yang berpegang dengan prinsip agama yang diajar kepada kita. Kerana tuan-tuan, dalam PAS kita dididik, diajar berpolitik ini ialah untuk nak bawa bekal mati. Kita tahu di sana ada dosa dan pahala. Di sana ada pembalasan yang tidak baik bagi orang yang melakukan zalim. Zalim bukan saja berlaku kepada orang sesama Islam. Malahan juga dari kalangan orang bukan Islam pun kita tidak boleh buat zalim. Sebab tu kita tengok pernah berlaku dalam sejarah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Waktu itu Sayyidina Umar ni dia berjalan malam-malam bagainya. Dia berjumpa dengan seorang tua Yahudi. Si Yahudi ni tak kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya dia, kamu siapa dia? Aku sekarang ni sudah tua, susah. Tapi memang dia marah kepada Sayyidina Umar. Tak guna punya Sayyidina Umar. Waktu aku muda dulu, aku bayar cukai. Orang Islam dia kena bayar zakat, orang bukan Islam dia kena bayar jizyah, cukai keselamatan. Maka bila Sayyidina Umar dengar ucapan daripada situ orang tua ni tadi, terus dia rasa berdosa, rasa bersalah. Dia pergi ke gudang Baitul Mal untuk pergi bawa gandum. Ketika dia nak bawa makanan tersebut, ada khadam dia nak tolong bawa. Dia kata, Amirul Mukminin, biar saya yang tolong bawa. Dia beritahu kepada khadam dia, adakah kamu akan menanggung dosa saya? Saya rasa bersalah. Saya rasa berdosa. Sebab Yahudi ini dahulu dia membayar cukai untuk aku, untuk negara. Tiba-tiba waktu dia tua, aku tidak mempedulikan. Aku rasa bersalah. Hari ini aku nak bawa bahan makanan ini sendiri, bukan kamu yang bawa. Apa moral story dia? Nak menunjukkan tentang betapa apabila kita menjadi pemimpin, kita lihat Islam itu di dalam bentuk yang secara praktikal. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebab itu
tuan-tuan semua jangan melihat Islam itu dengan orang Islam. Tetapi lihat Islam itu dari segi pengetahuan ajaran Islam. Maksudnya jangan tengok saya. Tuan-tuan kena tengok kaji resources dia. Apa sumber yang asal dia. Walaupun kami pimpinan PAS bukannya sempurna. Ada silap sebagainya. Jangan tuan-tuan mengatakan apalah PAS. Itu orang PAS. Itu mungkin kita kata saya sendiri pimpinan PAS. Ada silap, ada salah. Tuan-tuan tidak boleh untuk kita nak blame. Kata Islam ni tak betul, Islam ni zalim, tidak. Dan kita dari kalangan pimpinan PAS cuba buat terbaik. Untuk kita nak buktikan bahawasanya keadilan ini wujud dalam masyarakat. Saya sendiri, pengalaman saya, kebetulan saya anak bapa saya dulu seorang tuan guru. Pernah menjadi ahli fatwa kerajaan negeri Perak. Sehingga mati dia jadi. Perak dikenali sebagai Tuan Guru Haji Ahmad Sungai Petai. Mak saya, bukanlah mak lah, mak saya ni anak orang biasa saja, tapi didikan agama yang diberikan kepada dia. Saya masih ingat lagi pengalaman saya. Dulu boleh katakan setiap bulan ada seorang Hindu, beragama Hindu. Dia ni kerja dia panjat kelapa. Dia datang jauh daripada Taiping. Nak datang ke rumah saya tengok mungkin dekat 10 km naik basikal. Saya kecil waktu tu. Mak saya, dia bagi tahu, dia sebelum dia panjat kelapa ni, Hindu ni pula, dia masuk kampung tu walaupun orang lain ajak suruh panjat kelapa, dia tak nak, melainkan dia pergi rumah saya dulu. Pasal apa? Rumah saya, mak saya bagi dia nasi makan. Nasi. Saya dulu bodoh kan, kita budak-budak bodoh. Apalah mak, pasal bagi kepada India ni. Mak saya kata tak boleh, kata walaupun dia India, walaupun dia Hindu, dia manusia. Mak saya. Lepas tu baru saya memberi pengajaran kepada tak boleh. Ini didikan mak saya kepada saya. Walaupun dia Hindu lah, walaupun bukan India, Muslim, Hindu. Sebab tu dia tak akan panjat kelapa orang lain, melainkan panjat kelapa mak saya dulu. Mak saya bagi makan nasi semua dulu, lepas tu dia buat kerja. Upah lain, ini makanan bagi dia. Begitu juga dengan, ada dekat kampung saya tu ada satu kedai Cina. Dia mereka kedai runcit. Mak saya selalu pesan. Dia kata, mak saya panggil Yih. Idris panggil Yih lah. Yih, jangan curi barang Cina. Walaupun dia Cina, walaupun dia tidak Islam, berdosa kita ambil barang dia. Sebab itu dididikkan. Sebab saya nak kata tadi ialah, apabila kita nyatakan tadi, kita cuba untuk nak laksanakan. Apabila kita berkerajaan, kita mungkinlah tak sampai tahap kita nak Khulafaur Rasyidin macam zaman Abu Bakar, Umar, Osman, tapi kita cuba untuk nak berlaku adil kepada orang bukan Islam kalau kita bermemerintah berkuasa. Ini kita cuba buat. Karena bukan soal undi tu, bukan soal undi. Soal dia ialah kita akan ditanya lepas kita mati nanti. Bukan soal undi. Bukan soal undi. Saya masih ingat lagi waktu saya jadi menteri dahulu, berlaku beberapa musibah, antaranya ialah banjir dan juga ribut sebagainya. Yang last kali ialah di Ipoh dekat area belah bandar Ipoh, berlakunya ribut, menyebabkan banyak rumah-rumah sana. Yang majoritinya terkenanya ialah orang Cina, bukan Melayu. Kita tahu Cina tak bagi undi kat kita. Kita tahu. Tapi dia ditimpa musibah. Dan kebetulan waktu tu kita ada peruntukan sikit, kita bawa pergi bagi seorang, peruntukan dia bagi 500 seorang. Kenapa pada kita ialah bukan soal dia undi tak undi. Soalnya ialah dia rakyat kita. Soalnya ialah dia manusia.
Soalnya ialah hak yang perlu kita berikan kepada dia. Ya. Sebab tu, tuan-tuan, inilah yang cuba kita nak praktiskan dalam masyarakat kita, dalam parti kita. Dalam parti kita. Dan oleh itulah yang menjadi peranan yang paling penting sekali ialah tuan-tuan dari kalangan DSPP. Ini harapan saya. Akhir sekali ialah pesanan saya dalam soal perjuangan ini. Pertama ialah ikhlas. Okay. Duduk dalam parti ini mesti ada ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, bukan saja di SPP, walaupun nama dia ustaz ke nama apa ke, dia tak ikhlas, dia tak akan kekal dalam perjuangan. Okay? Sebab itu tadi sebutkan oleh tadi semua kawan-kawan kita tadi, kalau kita duduk lampas ni ada matlamat yang lain, belum tentu kita dapat. Kalau kita tak dapat, nanti kita kecewa. Bila kita kecewa, kita akan keluar dah PAS. Itu tak betul. Sama juga kalau orang Islam negeri berlampas. Kalau matlamat dia nak duduk, nak bertanding, duduk lapas, nak bertanding pilihan raya. Satu kawasan ada ahli 5,000. Nak menjadi calon 4 orang saja. Satu parlimen 3 dun. Yang lain tak boleh jadi calon. Kalau you ada matlamat untuk nak calon macam ni, matlamat dia untuk nak jadi calon, tiba-tiba tak jadi calon, dia akan keluar. Okay? Sebab tu kita nak supaya tuan-tuan duduk di sini, macam sebut tadi, ialah tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan ada matlamat untuk nak menjelmakan keadilan yang ada di dalam Islam ini, kita nak wujud di dalam PAS. Supaya nak menjawab tohmahan orang lain yang mengatakan orang bukan Islam ni zalim, Islam ni jahat sebagainya, akan terjawab dengan wujudan Dewan Himpunan DSPP dalam parti kita. Penting. Ini matlamat yang tuan-tuan mesti letakkan itu. Yang kedua, sabar. Biasalah duduk di dalam parti kita ni, parti orang panggil non-profit body. Tuan-tuan datang sini sukarela. Datang. Kena sabar banyak. Kalau kita tak sabar dalam perjuangan, kita akan lari daripada perjuangan. Lebih lagi kita tengok dengan kerajaan PMX pada hari ini, yang dipimpin. Dan sebenarnya masa depan kita cukup baik. Orang akan mula lihat bagaimana DAP itu merupakan parti apabila memerintah hari ini, dia berpakat jadi kerajaan, the true color dia sebenar, jelas. Sebelum ni dia cakap soal rasuah, soal integriti, porah. Betul tak? Bohongnya, Dr. Kan terbukti, kamu memang nak kepada kuasa, kamu hilangkan selama ini yang kamu duk cakap tentang soal integriti, soal rasuah sebagainya. Dah dapat kuasa, yang penting kuasa kepada kami. Baik itu, peranan yang dimainkan oleh DSPP. Kena sabarlah. Sebagaimana PAS juga perlu sabar. PAS juga bukan senang. Hampir 60 tahun kita nak pecah tembok orang-orang Melayu, nak memberi sokongan kepada kita. Maka masa lama, bukan overnight, bukan satu malam kita berjuang. Lama nak meyakinkan orang, kerana orang anggap bahawasanya hidup mereka tanpa UMNO, Melayu tak boleh hidup. Bukan senang. Bukan senang, tuan-tuan. Mereka selalu duk cabar. Mereka kata kalau undi PAS boleh bagi apa? Kita juga boleh cabar.
Tolong tunjuk mana jalan raya yang dibuat daripada duit UMNO. Tolong beritahu. Betul tak? Hari ini pula kita tanya mereka, DAP, duit daripada duit tabung DAP, tolong tunjuk tiang elektrik mana yang DAP buat. Mana dia? Semua duit kerajaan. Kita jadi Kelantan, kita buat lah duit kerajaan. Kita tak nak claim hak PAS punya. Duit kerajaan. Tapi itulah yang terlekat dalam mentaliti dari kalangan orang-orang Melayu satu ketika dulu. Tapi kita sabar. 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 Akhirnya hari ini lahirnya generasi muda. Di kalangan anak-anak dia. Bapak dia saluran 1 sokong BN. Anak dia 4, 5, 6 sokong Perikatan Nasional dan PAS. Ini pengalaman saya berbual ketika kempen di dekat dengan Jeram, Simpan Jeram. Tuan pergi berjumpa dengan ketua kampung, ketua cawangan UMNO situ. Dia beritahu, dia kata, dia sendiri sebagai ketua cawangan UMNO, dia beritahu, dia kata, anak dia 2 orang. Anak dia 2 orang, dia kata, tak beri kepada, undi kepada BN, dia kata, beri kepada Perikatan Nasional, buat mana? Budak-budak, dia kata. Itu nak menggambarkan. Sebab tu tuan-tuan, kena sabar. Sabar di dalam perjuangan. Jangan kita nak fikir, kita nak cepat, nak menang sebagainya. Yang kawan-kawan kita yang keluar daripada PAS tu. Keluar daripada PAS, tubuh PAN. Yang ini lagi pelik, di antara formula yang paling ajaib. Mereka keluar daripada PAS dulu, tubuh PAN, tubuh amanah, kerana PAS nak berbaik dengan UMNO. Sekarang ni, mereka baik dengan UMNO. Tak kepening kepala. Kali kamu duduk bersama dengan UMNO BN. Kamu tak konsisten. Tengok benda ni. Sama juga dengan DAP. Hari ini pun orang-orang Cina setelah pun ada sikit keraguan. Dulu lu cakap sama gua. Undi Perikatan Nasional dapat Zahid. Gua undi sama lu. Gua undi sama DAP. Undi sama Pakatan Harapan. Dapat Zahid juga. Lu tipu sama gua. Dulu lu kempen dulu. Lu cakap jangan undi sama Perikatan Nasional. PN ni jangan undi. Undi PN dapat Zahid. Gua undi sama PS, gua undi sama DAP, dapat Zahid juga. Lu tipu sama gua. Sekarang orang Cina pun dah mula tikaikan. Soal integriti kamu sebagainya, soal cakap, tak ada benda lagi. Sebab tu kita kena sabar dalam terus kita ini duduk konsisten kita bersama-sama dengan perjuangan ini. Memang lambat perjuangan ni, bukan senang nak pecah tembok tadi. Bukan senang. PAS makan masa hampir 60 tahun. 60 tahun. Di SPP baru 10 tahun. Tahun 23 tahun 2010 kita tengok baru sabar. Baru dapat IC. Sabar tak macam saya sebut tadi, bukan senang. Kini kita cakap tentang konteks Melayu tau. Konteks Melayu bukan senang nak berhadapan dengan orang Melayu. Akhirnya hari ini bahawa orang Melayu boleh memberikan keyakinan kepada PAS. Keyakinan kepada PAS. Lepas tu pada saya memang kami di kalangan pimpinan PAS. Dan juga kan dia bercakap dengan Bersatu hari ini pun dia ada satu bahagian Bersatu dia ahli bersekutu kan. Pun sama juga. Kita nak combinekan untuk kita nak tarikkan ni. Tapi kena sabar. Bukan senang. Hari ini orang Cina mereka anggap DAP bagi penyelamat dia. Orang anggap begitu. Tak apa dia, tapi lama-lama akan zahirkan. Sebab tu ada pepatah menyebut, dia kata, kebenaran ini walaupun nampak lemah, tapi akhirnya dia akan menang. Kejahatan zalim ini walaupun nampak kuat, akhirnya dia akan kalah. Kita yakin dengan kebenaran yang kita bawa ni. Itu satu. Yang kedua, jadi sabar. Yang ketiga, mesti ada kesungguhan. Sungguh mesti ada. Alhamdulillah saya tengok di kalangan DHP yang saya kenal,
Sifat kesungguhan ni ada. Ini dah ada. Sifat kesungguhan sama ada India ke China ke, kesungguhan ini ada. Ini satu benda yang kebaikan. Yang ada satu, orang kata, yang boleh memberikan kekuatan kepada kita semua. Kemudian yang keempat, kita ini ada ilmu. Maksud ilmu hari ini, zaman hari ini, siapa yang menguasai ilmu, dialah yang akan menguasai semua bidang. Kita berhadapan politik pada hari ini, politik yang di kalangan pengundi kita, pengundi yang ada knowledge, ada pengetahuan. Anak-anak muda kita yang maklumat di hujung jari. Hari ini menjadi cabaran guru-guru, pensyarah-pensyarah. Yang kalau mereka tu tidak cekap dalam soal untuk kesedaran IT sebagainya, mereka juga tak mampu untuk meyakinkan apa yang mereka ajar kepada anak murid dia. Sama juga politik. Oleh itu, ilmu amat penting kepada kita semua dari kalangan DHPP ini. Penting untuk kita ada ilmu. Ilmu, al-ilmu la ya'ti. Ilmu ni dah tak datang. Ilmu ini mesti kita cari. Carinya membaca, kita mendengar, menulis, mendengar dan kita mengkaji. Itu maksud ilmu tadi. Itu yang empat. Yang kelima, sampaikan maklumat. Tugas tuan-tuan. Sebab itulah Nabi-Nabi ni dia diutuskan kepada kaum dia dengan kaum dia sendiri. Diutuskan dengan bercakap dengan bahasa dia. Nabi apabila dia nak utuskan utusan dia ke Yaman, Nabi memilih Huzaifah bin Yaman yang berasal daripada Yaman untuk nak sampaikan risalah yang Nabi nak sampaikan. Sama juga tuan-tuan, nak meyakinkan orang, lebih baik dalam bahasa sendiri, dalam dialek yang sendiri. Saya hari ini, tempat yang saya bertanding menjadi ahli parlimen hari ini di Bagan Serai, majoriti penduduk saya ialah Banjar. Saya pun kena pandai sikit banyak bersurah Banjar. Bersurah Banjar tu maknanya bercakap Banjar. Adalah sikit arwah ganal. Arwah ni mana kenduri, ganal tu besar. Apa perkataan-perkataan kita kena untuk kita nak bercakap. Harapan saya ialah yang nak menyampaikan penerangan yang baik ini dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa India ke, Iban ke, Dayak ke, ialah mesti daripada mulut yang datang daripada bangsanya sendiri, bahasanya sendiri. Sebab tu ni harapan kita. Supaya tuan-tuanlah yang akan dapat untuk nak menerang menjadi penerangan yang baik kepada parti kita. Kemudian yang keenam, kuasai, manfaatkan IT. Okay, yang tulis dalam bahasa India tulis Facebook. Syarat dia jangan fitnah. Jangan fitnah. Okay? Banyak maklumat kita tak fitnah. Banyak maklumat. Macam hari ini. Semalam dia memperkenalkan tentang SST daripada 6% kepada 8%. Sebenarnya matlamat hati kecil dia nak perkenalkan GST. GST ni kalau dia perkenalkan balik, macam potong kepala dia lah. Dia pernaikkan sampai 8%. Tak sepatutnya berlaku. Sedangkan GST ni lebih ada telus. Kita hilang pendapatan kita separuh dengan tidak memperkenalkan GST ni. Apa salahnya kamu nak beli GST, mungkin kamu kurangkan daripada 6% ke 8%. Ni tak, SST kepada 8%. Sikit lagi barang yang kita makan nasi lebih kurang sama dengan SST. Ini maklumat ini kena disampaikan melalui media sosial. Yang boleh buat TikTok, sampaikan. Melalui bahasa India. Jangan sampai bahasa Melayu. Bahasa Melayu orang pandai banyak dah. Bahasa Cina. Bahasa masing-masing. Market tuan-tuan. Ini. Hak market Melayu ni tinggal pada orang PAS. Hak yang kami nak hari ni ialah market Cina. Market dari kalangan orang India.
Macam banyak saya tengok komen-komen daripada Dr. Samsir, banyak membantu kita. Hari ni APEC Cina pun sama. Itu saya kata, beri satu tepukan lah kepada dua orang ni. Saya tengok influencer kita yang cukup baik, membantu kita sebenarnya. Kita tak suruh pun. Walaupun ada pimpinan Pakatan Harapan, Menteri Pakatan Harapan kata kami tak boleh beri peruntukan kepada ahli parlimen, takut kami beri pada tiktokers. Perah, ingat kamu ke? Dia ingat kita nak bagi kepada tiktokers. Ini semua buat cara volunteer. Okay? Sebab tu saya nak supaya ini penguasaan ni penting. Penting. Kerana hari ini orang mendengar maklumat tadi. Baik. Yang seterusnya ialah kita dapat maklumat ini ialah daripada pimpinan PAS. Okey, tuan-tuan ada Master Bala kita setiap bulan ada datang mesyuarat. Dan feed maklumat daripada dia. Dia akan sampaikan pula kepada Dewan Himpunan peringkat pusat dan negeri. Okey. Sebab tu saya kata tadi ada maklumat sebagai yang timbul keraguan-keraguan macam-macam lah. Mungkin dia kata ini PAS nak roboh apa berhala ke macam-macam sebagainya, tak bagi orang India makan macam-macam lagi maksud tadi. Jadi dapatkan maklumat untuk sini. Macam apa saudara maju kan, lupa saya. Aku Resan daripada duduk menjadi wakil di pegawai khas MB untuk orang India. Itu benda yang kita sebut tadi penting tadi. Dan akhir sekali ialah kita meramaikan ahli. Ramai. Beri satu tepukan kepada tuan-tuan yang sudah pun ada 60,000 pada hari ini. Kita target untuk ramaikan lagi. Ramaikan lagi dan hari ini majoriti ramai di kalangan orang India. Kita harapkan juga orang Cina juga akan makin ramai lagi dengan apa perkembangan politik yang berlaku mesti kita lakukan. Karena tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya rasa itulah saja yang saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan semua. Semoga convention yang akan berlangsung saat lagi, tuan-tuan memberikan pandangan, kritikan yang membina. Inilah medan, floor kita, ini medium kita, program yang ada kepada kita untuk kita nak memberikan pandangan-pandangan untuk membina, bukannya untuk meruntuhkan parti kita. Dan kita sayangkan kepada parti kita. Pada saya ialah sumbangan yang diberikan oleh DHPP amat bermakna kepada kelestarian perjuangan PAS di Malaysia ini. Oleh itu, tuan-tuan mesti bergerak maju ke hadapan. Tuan-tuan adalah merupakan tunjang kekuatan untuk memberikan dan penerangan yang amat bermakna kepada parti PAS. Tuan-tuan adalah merupakan orang yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawasanya PAS bersama-sama dalam Perikatan Nasional untuk moving forward ke hadapan untuk menjadi kerajaan yang akan mentadbirkan negara pada satu masa nanti. Tuan-tuan adalah merupakan agensi ataupun penerangan yang cukup bermakna kepada parti PAS. Tuan-tuan adalah merupakan orang yang akan menerangkan secara peribadi, secara praktikal, nak beritahu inilah dia keadilan Islam, inilah dia keadilan yang ditunjukkan oleh parti kita. Tegak tuan-tuan, bangun tuan-tuan, kekuatan tuan-tuan adalah merupakan kekuatan yang akan menyumbangkan kepada perjuangan parti PAS untuk pada masa akan datang. InsyaAllah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandri manakam kamsia.